Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada bab yang ke-72, muka surat 547. Muka surat 547, bab yang ke-72. Ahlus Sunnah wal Jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Ulil amri ini mana pemerintah yang dilatih secara sah. Itu yang dimaksudkan di sini. Ini ahli sunnah tu dia begitu. Daripada zaman Nabi sampailah pada zaman sahabat dan seterusnya di zaman khalifah selepas itu. Jadi jihad itu sehingga sampai kepada ada tentera khusus itulah. Jadi yang menjadi tentera tu adalah masyarakat, hak mana yang berkemampuan. Hak kata ada tentera tu, hak tu selepas tu dah. Kalau zaman Nabi kita hak duk semaya jemaah tu. Jadi tentera-tentera Islam mujahidin bila cukup syarat tu. Itu peringkat awal. Jadi jihad, sebab apa jihad ni penting? Sebab Nabi kata dalam hadis, Nabi sebut banyak. Ana tengok ana sempat rujuk sana dalam Quran. Kalau kita tengok Fihris Quran besar ke, dia ada indeks belakang tu, mana ayat berkait dengan jihad dan tajuk-tajuk pecaharia tu, tajuk saja pun di sini ada tanda, tajuk saja pun siapa 15 tajuk besar. Di bawah tajuk tu ada pula sub topik, sub tajuk dia lah. Memang banyak. Maknanya ana tulis-tulis berpuluh-puluh ayat. Maknanya mana kalau kita ada di kalangan para asatizah kita boleh bincang tafsir ayat jihad saja pun mana dah faedah dia. Anak satu memakan masa tahun tu. Kalau sekali seminggu. Dia panggil tafsir maudhu'i. Kita ambil tafsir topik dia bab jihad. Mana kalau tajuk-tajuk kecil tu berpuluh-puluh lah. Tajuk besar saja pun 15 tajuk. Tu. Nabi kata al-jihad sanamul Islam. Jihad ni bonggol agama. Mana antara amalan yang terbesar. Nabi sendiri pergi pun sampai 23 kali. Nabi sendiri pun dalam tempoh 13 tahun itu, 10 tahun itu. Capung hak tak jadi, asal kata ubik untuk maksud nak pergi, jadi tak kira. Siapa ada kata 22, ada kata 23. Jadi jihad mengikut Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu lambang Islam, syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan sentiasa tetap terjaga. Ada semua ni. Jihad fi sabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Sebab kita ni bukan zon perang. Tak ada lah. Setengah-setengah orang tu pengalaman di Afghanistan, di Palestin, di beberapa negara lain lah. Kalau di negara Teluk tu beberapa negara. Itu sentiasa ada. Lepas ni dia akan buat pembahagianlah jihad tu berapa jenis. Apakah jihad ma'rakah saja? Kalau jihad perang tu lah orang kafir menggunakan senjata, dia panggil jihad ma'rakah. Hak tu boleh syahid. Kalau mati boleh syahid. Kalau pilih raya ni, kalau mati masa tu dia tidak syahid tu, dia biasa tu mati aksiden gitu yalah. Tu dia tak kira tu. Kena kapal lah, maya kena buat tu, jangan pandai dengan jubah-jubah gitu kena. Sebab waktu lain, waktu dia ada juga, lepas ni dia macam aksiden, mati lemah, jihad juga. Tapi boleh pahala tu. Ada syarat-syarat dia lah. Baik, definisi jihad secara bahasa, iaitu dari segi etimologi. Etimologi ni kata jihad, ini sudut lughawi maksudnya. Jihad ni kalau dari segi bahasa Arab, dia daripada kalimah jahada, yajhadu, jahada yajhadu, al-jahdu ataupun mujahadah, al-jahdu, al-juhdu. Tu masdar dia panggil. Asalnya pada jahada yajhadu. Apa maksud dia? At-taqah, al-masyaqqah,
Al-wus'u, at-taqah maknanya kemampuan, kekuatan. Dari sudut usaha, ada boleh buat sesuatu. Dan dia boleh buat, ada kemampuan untuk buat. Itu taqah dia panggil. Al-masyaqqah ada makna susah, susah payah. Masyaqqah ni susah lah. Kita pun jadi bahasa Melayu dah tu, masyaqqah. Al-wus'u, kemampuan. Al-wus'u, kemampuan. Kemampuan. Al-wus'u. Menurut tokoh bahasa Arab ni terkenal sangatlah ni, Ar-Raghib Al-Asfahani, mati pada tahun 426 Hijrah. Dia kata al-jahdu masdar pada jahada itu. Masdar ni kata terbitan lah kalau dalam bahasa Melayu. Dia bererti kesulitan. Al-juhdu bererti kemampuan. Adapun jihad, kalimah jihad itu dia tu kata terbitan daripada jahada yujahidu, mujahadatan wa jihadan. Jihad tu dari kalimah jahada yujahidu. Ni kalau orang ngaji ilmu morfologi, sarah tu dia boleh tahulah. Qatala yuqatilu muqatalatan, qitalan, jihadan. Tu. Menurut istilah syar'i, terminologi, dari segi terminologi ataupun secara syar'i ataupun istilah lah, dia bermaksud muharabatul kuffar wa huwa al-mubalaghah wastifragh ma fil wus'i wat taqah min qawlin aw fi'lin. Jihad ni dari segi syar'i, dari segi istilah syarak, maknanya memerangi orang kafir. Kena ingatlah, kena fahamlah ni bila sebut kafir sini, kafir harbi. Sebab tu muharabah itu tak boleh kafir zimmi, kafir muahid, tak boleh. Kafir zimmi ni orang kafir yang duduk dalam negara Islam dan dia patuh pada segala hukum hakam yang ditetapkan oleh pemerintah Islam. Dia tidak Islam, ni dia panggil zimmi. Selagi muahid, kafir muahid ni dia duduk dalam negara dia, cuma dia nak duduk di bawah negara Islam dan dia patuh dan ada perjanjian lah. Maknanya tak akan berperang dengan dia, kita boleh berniaga dengan dia, mana ada hubungan dari sudut perdagangnya aku. Bila kata ada sudut hubungan itu, ada hubungan dengan baik, tempat kita pun ada kedutaan area, tempat dia pun ada kedutaan kita misalnya. Itu makna muahid. Tu tak boleh juga kita nak perangi. Yang bolehnya adalah yang harbi. Harbi ni maknanya sudah dikenal pasti dia tu kafir yang bermusuh dengan Islam, sentiasa mencari peluang untuk merosakkan Islam. Sebab itulah ni penipala kita di Malaysia ni tak. Kalau kita kecek je sabuk pun tak si kecek, pasal nak kecek tak. Macam-macam ketimbul orang Islam kita ni. Hak tulis saya Jawi 2 muka surat pun tak boleh. Tak nak buat nak. Ni hadis 40 pula. Tak sih juga. Kita berasa kacik gigi kat lah nak. Setengah-setengah orang politik sudah mula jadi itu dah. Mana ada setengah orang kafir kita, bukan semua. Hak tu kita nak kategori lagu mana? Apakah kita nak kategori harbi lalu? Jangan gaduh. Tapi kok mana pun kerajaan kena beri perhatian kepada hak jenis kafir lagu ni. Sebab negara Malaysia ni negara Islam, kok mana pun. Jadi benda-benda gitu kita kena berasa unsing, kena ambil perhatian. Saya sebut tu bukan nak suruh jadi cakap nak balah kita ni. Tidak maksud gitu. Tapi maknanya kita kena faham situasi tu. Makna hak jenis kafir-kafir begini jangan beri muka sangat. Tu. Sebab bukan semua orang kafir begitu. Yalah, kalau kita tengok dalam internet, dalam negara tertentu tidak Islam pun, dia benar pun kita baca hadis. Tak ada masalah pun. Benar pun berjalan. Negara-negara maju tak ada masalah pun. Mana hal ni nak letak 42 hadis tu pun untuk orang Islam tu. Siapa bahagian menteri pendidikan terpaksa bersilap sakit nak ayat penjelas tu. Ana rasa kalau orang jenis kafir lagu ni jangan beri muka sangat. Lepas tu nak beri ke dia? Yang seumpama dengan tu lah, tapak kaki ke dalam maknanya kena beri pengajaran sikit biar dia reti bahasa, tak kira lah. Anak cakap ni bukan dalam konteks politik, dalam konteks maknanya dia kena faham lah orang Islam ni lembut benar. Orang Islam ni, orang Melayu kita ni memang itu benar. Anak pun bila baca tu kita pun jadi sedih pun ada. Lepas tu kata apa jadi lagu ni, silap mana? Silap kerajaan aku, silap orang kita. Kalau ayah dia tu lebih sangat, kau lagu mana? Apa di mana silap tu?
tanpa kita menuding jari pada mana-mana pihak, tetapi jenis non-Muslim hak begitu, umat Islam kena layan berbeza dengan non-Muslim yang baik. Tu sebenarnya sudah mencampur urusan agama kita tu. Tak kena banyak tu. Tulisan Jawi dua muka sorak ya dulu, ingat gagak gegok. Nak meleh lembu tak gagak ketemu. Jadi benda-benda gitu kena perhati. Tapi ana pun tidak kata harbi, tidak kata istilah harbi, tak kata, cuma berhati-hati. Khususnya orang politik, dia kena layan molek, dia kena pasti hak jenis orang kafir lagu ni lagu mana. Baik. Jadi jihad ni makna memerangi orang kafir. Kafir ni makna kafir harbi, iaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan. Tak kiralah sama ada dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Maknanya kalau serangan itu dalam bentuk ghazul fikri, dalam bentuk atika, dalam bentuk serangan dari segi kita kata secara internet lah, kita secara alam maya, umat Islam pun kena ada juga. Mana orang-orang yang jaga dia punya alaman sesawang lah kita kata, kena ada juga. Hak boleh. Dan kalau patut bayar pun kena bayar untuk bahagia, untuk jawab tu. Itu maksud perkataan. Dan juga perbuatan. Kalau siapa pakat tangkap, kena tangkap lah. Kena tangkap jenis-jenis lagu ni. Biar duduk aja boleh setahun. Dia tahu. Kena bertegah. Ni sekali buat, buat tak tahu gitu. Tak kena lagu tu. Ni secara peribadi lah. Kita orang Islam. Kita kecil hati. Kalau kerja duduk gitu saja, tak ambil tindakan. Kecil hati kita. Bahasa nak kok atas kepala. Tidak gitu. Agak-agak tak payah lah bahasa tu. Apa tu? Ana biarlah muka kita pun duduk tengok juga internet, kadang dia tengok apa jadi lagu ni, isu ni. Cuba rujuk tengok daripada awal, tengok. Kata bahaya ni. Tengok pula tokoh-tokoh akademik, orang terlibat politik, wa'ulah saya macam mana. Tak boleh biar lagu ni. Cuba tengoklah orang Islam di negara tidak Islam macam mana. Cuba tengok di India lagu mana. Kenyataan dia lagu mana. Tak ada berselindung. Memang dia sebut terang orang Islam, dia tak akan bagi muka. Dia tak akan benar masuk. Hak ada dah pun dia akan tindah. Dia sebut dengan terang. Di India. Tak ada rasa malu-malu apa. Dia tak takut orang kata dia ni ekstrim. Apalah malu sangat orang kita ni. Berat sengerti. Di Thailand kau misalnya, benda-benda gitu kena perhati. Bukan kita kata nak politik perkauman, tidak. Baik, seterusnya. Ni bab jihad lah ni. Itu termasuk jihad juga lah. Mana kalau perlu dialog secara terbuka. Biar habis dulu. Orang panggil sesi dialog, bicara. Tiba-tiba tak dengar juga. Kena minyak lah jari-jari. Tak boleh lah gitu saja. Tunggu kita kajian, kita ada kuasa. Jadi Pertuan Agong tu, dia kena bersuara lah. Siapa kata tu dia Nabi begini ya. Orang Islam ni pun kita ni 51% lah. Tidak 51 ke? 60. Kita ni 60% ni. Kita orang Melayu manusia seperti dia ada tahap sabar dia. Takutnya sampai tahap sudah tak boleh nak sabar. Sebab orang Melayu kita pun ada juga jenis sombak kepala ni. Barang-barang lagu ni kena beringat sebelum berlaku. Kita ni tak apalah. Jo ikut Tapi ada setengah-setengah tu dia tak tahan sabar. Dah, mungkin main dengan ramai. 60% ni besar. 60% daripada 35 dah. 35 juta. 32 dah. 32 juta lebih. Tu bimbang. Kita bimbang. Ni kita sebut ni atas dasar kita sebagai rakyat terbanyak hanya melihat benda ni dalam internet. Tu pun kita rasa runsing. Sebab puak-puak dia secara terbuka. Secara terbuka. Bukan perkara rahsia dah. Bukan sekali ni berlaku gini ni. Acak kali. Percubaan terhadap mahkamah syariah. Acak kali dah. Macam-macam lah kalau nak sebut kat kita semua maklum. Jadi kita harap kerajaan ini kena bertegah. Bertegah. Baik, seterusnya. Cuba kita tengok lagi di sini. Jadi jihad ni artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Itu makna jihad. Kalau kita bincang ni jihad peperangan ni, untuk perbincangan awal, pembahagian selepas ni. Baik. Sini dia ada bagi sedikit lah
Ni ringkas saja ni. Kukuk mana pun jihad ni, walaupun asal dia jihad hakiki, adalah jihad ma'rakah dalam peperangan yang mana kalau mati sebagai syahid, dan urusan orang mati syahid tak serupa dengan urusan orang mati biasa, tapi kukuk mana jihad ni dia ada bahagia dia juga. Misalnya jihad pertama sekali, jihad melawan musuh yang nyata. Hak ni jihad ma'rakah, jihad dalam peperangan. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Hak ni lah kita sebut, kita bincang secara ringkas di langgar tu, berkenaan dengan kemerdekaan. Hak ni lah ulama kita bincang. Kita nak memerdekakan diri daripada penjajah. Hak tu hak mula-mula. Kenapa ya? Orang Melayu ada pengalaman dulu perang. Zaman Jepun, mati ke mana-mana. Lepas tu jihad lawan syaitan. Hak ni nak merdekakan diri daripada kita ni dikuasai oleh syaitan. Kena ada mujahadah. Lawan tu. Begitu juga hawa nafsu pun gitu juga. 3 bentuk jihad ini sebenarnya sebut semua dalam Quran ni, cuma sini dia sebut ringkas saja. Misalnya dalam suratul Hajj ayat 78, itulah wajahidu fillah haqqa jihadih. Ni ada sebenarnya banyak lagi, sebenarnya sebut sana lah. Siapa tajuk saja dalam Quran ni pun siapa 15 tajuk. Dan setiap tajuk ada tajuk-tajuk kecil pula. Dan setiap tajuk kecil tu ada ayat Quran khusus pula. Anda dah kira-kira tadi secara umum lah. Tak mengambil kira persamaan. Duk tengok tu siapa 40 lebih ayat. Capu semua. Mana kalau bincang tentang tafsir Quran dari sudut ayat-ayat jihad saja. Boleh senara. Surah At-Taubah ayat 41, wajahidu bi amwali, ada lagi kepala ayat tu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wajahidu fillah tu maknanya berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Lepas tu surat At-Taubah ayat 41, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kamu dengan harta benda. Ini jihad harta. Jihad harta. Dan jihadlah melawan nafsu-nafsu kamu. Semua tu fi sabilillah belaka tu kalau kita buat. Kemudian suratul Anfal ayat 72, sama juga, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Naklah mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka. Mana lawan hawa nafsu. Hak tu pun fi sabilillah juga. Jadi jihad tu ada pembahagian. Dan sebenarnya ada pembahagian lain lagi. Jihad harta ni banyaklah. Nego dengan maksud nak keluar zakat, nak bantu. Niat tu. Bersungguh-sungguh pula tu. Tu masuk jihad, boleh pahala besar lah. Lawan nafsu ni semuanya bersifat peribadi. Lawan nafsu. Orang lain susah nak bantu kita tu. Sebab nafsu kita. Orang lain ni boleh royak, boleh ceramah, boleh counselling, boleh bimbing, boleh bersama secara zahir saja. Hak dalam tu kita sendiri. Tapi bantuan luar tu kena ada jugalah. Semua ni termasuk dalam jihad. Tujuan apa tu? Jihad tu nak membebaskan diri daripada ditakluki oleh ni. Sama ada ditakluki oleh manusia, yang kita panggil penjajah tu, ataupun ditakluki oleh syaitan, hak ni parut lagi, ataupun ditakluki oleh hawa nafsu tu. Dan hawa nafsu ni kalau kita baca dalam kitab Tazkiyatun Nafs, dia merupakan wasilah untuk syaitan menguasai hati manusia. Kalau dia kuasai nafsu kita, sebab nafsu kena ada, sebab hal tu termasuk fitrah. Tak ada nafsu berat lah kita. Nafsu makan tak ada tu, mati kena pergi cari obat. Doktor kata berat, somak ngawaya, tak ada nafsu. Lepas tu tak rasa lah nikmat makan lagu tu. Nikmat ke dia, nikmat nak pada pasangan, pada perempuan, tak ada tu. Bomo reggae cari tu momo. Babu tak ada tu. Tak boleh kena ada tu. Hak tu fitrah. Cumanya kalau tak kawal, nafsu tu dia akan jadi syaitaniyat. Itu bahasa ulama kita guna. Tapi kalau kita boleh kawal, dia jadi malakiyat, jadi perangai malaikat. Nak kawal tu lah. Jadi kena kawal tu bila? Siapa mati. Siapa mati kena kawal tu. Selagi kita hidup ada nafsu. Baik. Menurut Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, yang lebih terkenal dengan nama Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ni seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i ni. Dia ni wafat pada tahun 852 Hijrah rahimahullah. Dia kata jihad menurut syarak adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Ni jihad ma'rakah. Jihad ma'rakah. Kafir ni kafir harbi. Dia sebenarnya panjang lagi. Tidak ada ke esok kalau itu kitabul jihad ada. Baca. Beli waktu terjemah Indonesia ada. Cuba tengok lagu mana dia hurai. Ya? Malaysia apa ada?
Cuba baca tu. Ana duk tengok tu dok, cara dia hurah jihad ni, dia buat pembahagian. Makna hidup kita ni penuh dengan jihad sebenarnya kalau faham. Kita buat sesuatu, kita mengambil kira itqan. Biar mantap tu. Usaha habis ke lah. Tu jihad lah tu. Dia panggil jihad sikap. Mauqif. Jihad dari sudut mauqif. Sikap kita. Tak ada hal tu, tidak produktif umat Islam. Tu dia bincang bagus. Memang menarik. Kitab tu sangat bagus. Jadi kitab-kitab kita baca diri ya. Nak ngaji 2 jilid tu boleh kan. Tu boleh baca diri. Hana tengok tu mudah ya tu. Kena baca dekat kita umat Islam ni kena baca. Biar kita buat target. Misalnya kita kata, kalau kita baca novel ke tak? Netenek 3 hari ya tebal tu. Berhenti semaya. Pengalaman kita lah tak baca. Cuba baca buat gitu. Tak boleh lah dia jadi perlu jadi toksik habis ke. Muka tak sedap. Dia tak semua baca cerita. Tapi kena baca. Kena latih gitu. Sebab umat Islam ni umat yang berilmu. Umat hak baca. Iqra' ni mana? Iqra' ni ulama kata tema dianya ilmu. Ilmu ni boleh dengan baca, boleh dengan kaji, boleh dengan faham, boleh dengan kita kata buat peneliti, analisa. Tu makna dalam Iqra'. Ayat mula-mula turun. Semua ulama kata isyarat agama Islam ni agama yang ilmu. Agama ilmu. Hujjah. Agama hujjah. Agama dalil. Tiba-tiba setahun sebutir buku aku tak baca. WhatsApp 4 jam sehari baca. Tak kena tu. Tak kena tu. Akhir sekali ustaz-ustaz kita tulis buku 1000 pun tak habis. Cetak 1000 pun tak habis. Cukup 3 tahun beri. Nanya. Tu tak kena lah tu. Sebab tu bagi anak lah kalau pokok kita malah baca kan beli wik orang. Boleh pahala beli. Tak apa dah. Patut orang baca boleh pahala. Beli bui. Dia mau baca lah. Kawan ni tak berapa berhim lah. Mana kan ni? Bui. Berapa tak boleh? Kita nak ambil gia juga. Ya, malah baca pun. Lepas tu siapa dia? Apa kita malah lakon ke? Kita masuk. Ada ramah nak ngaji ni. Mungkin selepas ni di kalangan ustaz kita nak habis kitab, nak beli kitab lain. Beli 3 butir. Kita ambil serve orang lain 2. Tu cara dia. Nak suruh boleh pahala. Cara nak boleh pahala. Baik, cuba kita tengok istilah jihad. Ni penting. Ni penting ni. Kena tanda lah ni. Ni poin utama, muhim jiddan ni. Istilah jihad dalam agama ni digunakan untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan syaitan dan juga melawan orang-orang fasik. Lawan lagu mana tu? Ayat lain pula sebut. Adapun melawan hawa nafsu iaitu dengan belajar ilmu agama Islam. Belajar sengerti lah, belajar dengan benar tu belajar sengerti. Bukan belajar main-main dah. Lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Tu orang panggil lawan nafsu. Jadi nafsu ni kalau kita nak guna akal semata-mata tak erat. Dia kena guna ilmu pengetahuan. Gak ilmu pengetahuan semata-mata tak erat juga. Dia kena panggil ilmu wahyu. Baru boleh lawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu ni dia berkait dengan syaitan juga. Baik. Kena ingat hawa nafsu kita ni Nabi sebut innan nafs la ammaratun bisu. Nafsu ni dia lebih cenderung pada tak molek. Kalau tak jaga memang dia gini. Anda nak sebut supaya kita mudah faham. Sebab anda duk tengok dalam beberapa syarah. Maksud innan nafs la ammaratun bisu ni Allah buat semula jadi nafsu kita ni dia lebih minat kepada perkara yang buruk. Sebab perkara buruk dalam konteks dunia benda sedap-sedap belaka. Tu tak tahannya. Benda tak sedap tu hak orang panggil perbuatan mungkar, benda sedap belaka. Jadi benda-benda hak molek-molek ni, hak soleh ni benda dia tidak sedap. Nak boleh siapa sedap tu kena ambil masa lama baru rasa sedap. Baca Quran sedap. Allah baca nak habis 2 muka surat sehari bolehlah baca sehari esok lain dah. Nak boleh siapa setiap hari supaya baca WhatsApp nak wan. Hak tu payah tu.
Tapi kalau nak boleh jadi lazat baca Quran tu, dia ambil masa lama. Sebab tu dia pahala besar. Sebab barang tu dia bercanggah dengan nafsu. Sebab nafsu dia tak suka barang gitu. Jadi kita kena lawai. Lawai itulah dia panggil jihad. Kalau hak tu tak ada, gak kalah lah kita. Baik. Tu. Adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi nampak baik oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir pula adalah dengan menggunakan tangan, yakni kuasa yang ada. Sebanyak mana kuasa tak kira lah, setakat ada guna. Dan juga guna lidah untuk memperjelaskan, dan juga hati. Hak inilah yang disebut mar'a minkum munkara tu, hak kita duk dengar sama tu. Falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Tu lah. Baik, ada satu buku ni diterjemah lama dah. Buku ni diterjemah oleh doktor boleh doktor selepas dia meninggal kan? Yusuf Zaki Yaakob. Datuk Yusuf Zaki Yaakob, doktor kehormat diberi kan? Penyucian jiwa tu hak lain. Satu ialah hal ni dia panggil syubhat haulal Islam. Muhammad Qutb. Buku tu dicetak berbelah kali di barat. Buku tu kalau kita baca, dia menggemparkan barat. Sebab buku tu dia bicara khusus tentang apa poin-poin yang orang barat kritik Nabi, kritik agama kita. Misalnya Nabi ni kohama paruk, dia kata. Jadi Muhammad Qutb jawab, ni adik itulah. Muhammad Qutb tadi, adik itulah Syed Qutb itulah, keluarga Qutb. Dia tulis buku tu sangat menarik. Dan yang terjemah pula orang panggil legenda dalam terjemahan Melayu. Tak ada lah, dalam bahasa kata lain, tak ada orang sepuluh dia sapalan. Saja nak berkongsi kan, orang hebat ni ada sejarah dia. Ana pernah jumpa dia masa tu, spek dia Pustaban ni Tabah dia gini kita nampak mata. Masa tu dia duduk tengah semak terjemahan fi zilalil Quran. Saya kata lambat lagi ke Datuk. Dia bahasa hamba ya, memang merendah diri sungguh. Dia kata hamba kena semak 8,000 muka surat. Kita dengar pun kejut tu. Orang tak kenal mana dia, tapi orang ilmu memang kenal dia. Guru ana sangat kagum dengan dia. 8,000 muka surat tua dah. Minta nak ngaji cara terjemahan. Dia kata tak ada dah. Hamba tak ada. Hamba hak ni pun tak tahu dia ngomong kau nak semak 8,000 muka surat. Dia dah semak cuma tak ada cetak lepas tu dicetak. Soalan anda tanya dia, ingat lagi siapa hari ni, ingat semua ni. Kata macam mana Datuk boleh siapa hebat genimo terjemahan, siapa dia anggap sebagai legenda dalam dunia Melayu kita. Dia kata hamba ni mula-mula terjemah hamba minat je kecil lagi. Minat tu mula-mula. Lepas tu tak ada siapa semak, tak ada. Dia ngaji di Jamik Merbal. Ingat Merbal tu? Jamik Merbal kan? Ingat tak? Masa tu kan? Alik pagi ngaji sekolah Inggeris. Alah petang lagi ngaji situ. Ngaji Pak Tangi pun boleh jadi alim bahasa Arab. Alim agama. Dulu. Hebat tak hebat. Ngaji berkitab lah. Jadi bila dia ngaji bahasa Arab, dia terjemah selalu. Dia terjemah dia kata kaji, dia terjemah, dia ambil otak Arab, dia terjemah. Bila cukup, dia gulung-gulung sama besar dengan teh susu, dia buat teh susu, dia letak atas retak dinding. Dia tengok siapa penuh dinding dia dengan karya dia, tak ada siapa semok pun. Tetapi Allah bui, bila dia buat gitu bertahun-tahun ke, dia jadi betul. Dan dia pun sentiasa meningkat ke pengajian bahasa Arab. Akhir sekali guru saya kata, nak kritik tak boleh dia terjemah. Mesti sebab itulah orang kagum, dewa bahasa kagum. Kalimah jantina tu dia yang cadar pada dewa bahasa. Jantan betina nak rekah, banyak juga kalimah dia cadar. Bahasa ahli bahasa, ahli dewa DBP terima. Tu nak ayatnya dia memang hebat. Dan ana belajar terjemah dah tak sempat dengan dia. Guru kita kata belajar dengan buku dia. Ambil syubhat al-islah Arab, cuba terjemah, buat bandingnya dengan dia terjemah. Habis tu. Bertahun duk main tu saja. Dan lepas tu alhamdulillah boleh belajar dengan anak murid dia, Syekh Labib, Ustaz Labib. Duk tepi rumah dia juga di sini Taman apa? Paya Purnama.
Ustaz Labib ni pun duduk ngaji Mesir, dari bahasa pergi cari dia sebab dia penterjemah daripada asal orang Singapura, semata-mata mari nak ngaji terjemah jadi orang Kelantan asal Singapura. Waktu anak putih dia sempat belajar beberapa tahun, mati belum waktu tua juga. No. Bila mati dia tak ada orang boleh setahun. Tu nak ayat ahli ilmu dia mati kan nak cari payah je. Tapi mujud dia lah 2 tahun lebih. Tu boleh je. Anak-anak ayatnya kalau baca buku tu, tu bagian tu jihad lah tu. Dia tulis buku tu siapa orang pokok mustasyrikin orientalis tak boleh nak jawab. Masa anak baca tu pada waktu lama tu tahun 94 tu dah 12 kali dia cetak. Tu buku tu kan. Itulah ni lah pemilik ni Pustaka Aman Press yang cetak je. Pustaka Aman Press cetak. Kita pun pergi beli tempat dia dulu. Dah tak ada kedai, pergi cari situ. Telepok tu. Alhamdulillah ada lah. Gitu no ya. Tu jihad. Jadi situ dia bincang lah. Kalau Hak Yusuf Qaradawi ni memang bagus lah. Kena baca tu. Kena baca tu masalahnya. Lepas tu 2 jilid pula. Tebal 2 jilid ni. Tengok pun masalah dia. Tak apalah, kalau itu pun ikuti kuliah-kuliah ni pun insya-Allah dapat banyak dah kebaikan insya-Allah. Sebab Nabi, sebab Anas sebut ni akan datang dia sebut juga. Kenapa Anas sebut kita nak tekan? Sebab Nabi kata walaupun tak ada jihad perang fisabilillah, tak ada zaman kita ni kita tak sempat. Kita ni tak sempat. Sebab kita bukan zaman perang. Tetapi setiap orang masih boleh dapat pahala jihad, iaitu jihad bersungguh-sungguh buat sesuatu dan niat untuk berubah. Jihadun wa niyah hatu madin ila yaumil qiyamah, Nabi kata. Ingat mudah kau. Supaya nak ngajar ni lah, nak ngajar ni juga. Walaupun kita ni tak perlu buat notad dah. Kalau perhati tengok anak buat ni dok. Kita tanda sesuatu ni. Tanda sebab apa? Tengok dalam kitab ni, gini. Setengah ulama sebut gini. Tanda sesuatu pula tu. Kemain banyak. Apa tu? Nak yang nyeluah. Jadi makna nak ngajar, sebab tu ada setengah-setengah. Ada setengah ustaz lah, tapi bagus dia ni anda tengok. Dia ngajar cukup berkualiti. Dia kata dia nak ngajar 40 minit tak kurang 4 jam dia baca. Nak ngajar 40 minit lah. Tapi jauh tentunya lepas asar tak usah kontak dia tutup dah telefon. Dia nak tumpu pada baca. Apa tu? Sebab ni agama ni. Kalau kita berbicara agama, dia tak boleh buat main-main. Nak kecek ikut sembak sebut tu boleh berlaku lagu tu. 45 minit separuh duk cerita tu boleh ngajar berlaku, tak tengok kitab tu. Hak tu tak berhajat pada kitab je lagu tu. Nak karut kursi lagu tu. Jadi hak ni kena ingat Cuba perhatilah tu kitab ni tulis, cuba tengok fakta saja nampak tebal ni pun dia pun cuba tengok ni. Kalau kita perhatikan. Dia kata istilah jihad. Apa ada istilah jihad dalam Islam? Sebab dalam Islam ni tak dapat tidak orang Islam yang prihatin terhadap keislaman dia, orang Islam yang prihatin terhadap keimanan dia mesti ada dalam kepala dia lawan nafsu. Makna kalau umat Islam tak ada hak tu dalam kepala dia, makna dia ni lalam tu. Tak ada istilah. Orang kata jihad lawan nafsu. Dia tak ajar dengar. Tak ajar dengar. Cak betul mu dengar, tak dengar cak betul. Kalau zaman pondok ni cak betul kenal. Kenal. Kalau kenal berat benar tu. Jenis orang yang kena bincang betul ni. Itulah dia. Jadi jihad ni adanya istilah jihad sebab bila kata orang itu Islam, kalau dia ngaji faham molek, mesti ada dalam diri dia nak lawan nafsu. Lagu mana? Ini kita ambil dalam konteks biasa. Sebab orang yang ngajar apa ada juga kena nyakit ni. Duduk seminggu molek-molek ngajar, masuk minggu 3 malah nak pergi. Bukan anak murid saja. Kalau tok guru tak mari cuti. Tok guru ada juga nyakit. Nyakit lagu ni maksud royak lah, muka anak ngajar ni sebelum nikah lagi ngajar masjid ni. Kadang dia mari kata menata syaitan ni. Tahu pukul 7 ni sakit orang lalu. Kita kata ya lah dah ni mari dah ni. Kau mandi baca Quran 2 ayat ilah lalu. Sebab tu Imam Ghazali kata jenis dia ganggu. Kena perhati molek ni. Hak ni Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Kita kena pasti sakit kita ni kalau nak
dekat nak buat ibadat sakit, tu bukan sakit tu. Tu penyakit kalau bah nak kata mana tu. Dia kalau dalam itu dia panggil dia panggil gangguan iblis. Masuk pukul 8 habis tu. Segala. Cara tu bukan penyakit tu. Tu orang panggil penyakit jiwa sebenarnya. Hak tu kena lawan. Dia tahu mana siapa waktu ni bahasa lalu. Kena ingat. Imam Ghazali sebut dalam kitab menarik. Kitab dia Imam Ghazali ni pakar dalam bidang ni. Kita boleh cek diri. Apa kita tanya orang nak ber? Dia tahu tu pukul berapa nak ber. Siapa dekat 5 minit? Sakit orang. Cara tu bukan penyakit tu. Tu memang gua nak kata Imam Ghazali ni sini bab ni kelebihan dia lah. Sebab tu dia kata malah-malah ni adalah gunung. Kalau kita tak sanggup nak daki, kita akan sentiasa berada di bawah. Kalau kita boleh daki sampai ke atas, kita akan berada di atas. Fikir mik lah. Nak lagu mana? Lagu tu ya. Kalau hak sakit sungguh dia pakai hospital. Tu kalau hak sakit sungguh. Ngajar pun gitu juga. Apa pengalaman anak dia? Mungkin anak ngajar ni masa belum kahwin lagi. Anak ingat biar saja nak sebut ni. Tu guru kata kena ngajar lah. Biar anak latih-latih bercakap. Masa tu tahun 94 gilah ngajar. Malah sebutlah tempat mananya. Lepas kita pun tak tahu. Mana tak tahu sungguh tu. Lepas ngajar, orang masjid boleh pitih. Kata boleh pitih ngajar. Pengalaman tahu 20 ya ingat lagi. Siapa kali ni ingat? Masa tu duduk asrama ramai-ramai ni lah. Duduk rumah saya, bukan asrama, duduk ngaji dengan Maulana. Klik asrama kata, ngajar boleh rugi kita. 20 ya rugi. Kata paruk ni, ngajar lagi ni. Hujan pergi jadi tu. Dia mari lalu syaitan. Paruk tu nak syaitan ni, dia ganggu, kena beringat benar. Jadi dalam tempoh tu duk macam-macam lah. Tu kalau orang panggil guru, tak kira lah guru di mana pun, tak kira lah guru tu mesti ada. Anak murid, cara dia. Saya tak ganggu cara dia. Tu. Main tak ada semacam nak mengaji. Tak ada kita sibuk. Sibuk setengah mana? Macam sibuk tu saja kau. Jadi juga sibuk tu saja. Ya kau sibuk sebenarnya. Tu benda-benda gitulah hadirat. Jadi ni jihad ni orang panggil jihad nafsu. Imam Ghazali baca khusus dalam kitab dia. Jangan main Yusuf Qaradawi kata saya jadi lagu ni kan Imam Ghazali. Memang Imam Ghazali tu banyak kelemahan dia. Kitab Ihya mungkin dia tulis masa usia muda telajak dia tulis kitab. Masa tu orang duduk congek mutu dia tulis kitab dia. Nyadalah kelemahan tu. Orang cerdik dia bukan tengok kelemahan, dia tengok kelebihan orang. Ambil kelebihan. Yusuf Qaradawi kata saya jadi lagu ni kerana saya baca kitab dia. Sebab tu dia terhutai budi dalam keadaan dia menyedari banyak kesilapan kitab tu. Tetapi kitab tu membentuk dia jadi seperti ni dia kata. Tu pandangan tokoh. Maknanya dia mengambil kelebihan Imam Ghazali. Bagus cara mikir lagu tu Baik. Jihad melawan syaitan dengan tolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Jihad melawan orang kafir dengan tangan dan seterusnya. Jadi Rasulullah ada sebut Hafiz Ibn Hajar, perkataan Hafiz Ibn Hajar sebut ni sebenarnya hak tadi jihad lawan kafir dengan tangan, yakni dengan kuasa, dengan harta, dengan lidah dan dengan hati. Adapun jihad melawan orang fasik dengan tangan, lidah dan hati. Tidak orang fasik ni gini orang fasik ni dalam istilah fasik dengan mufsid lain. Orang fasik ni mana dia ada keburukan peribadi. Hak tu tak berkait dengan orang lain. Orang mufsid dia ada keburukan dan keburukan tu juga jadi kena orang lain. Ambil contoh mudah ya. Antara sifat orang fasik, dia tebal balak tanpa ikut jadual. Menyebabkan jadi rosak ekosistem alam. Itu dia panggil bukan fasik tu, mufsid. La tufsiduna fil ard. Mufsid. Fasik ni setakat dia ya. Dia malah semaya ujung waktu sudah maya rebel. Lagu tu lah perangai. Tu fasik. Sekat dia Tapi hak ni tak ni. Dia buat sesuatu orang lain pun jadi susah. Tu dia panggil mufsid. Tahu siapa dalam lokal tu fasik ke mufsid? Mufsid lebih berat daripada fasik.
Tu dalam agama kita. Lepas tu pakai kereta tak betul. Siapa orang nak tobik payah, tu mufsid, bukan fasik. Dosa semua tu ada sebut dalam hadis. Baik, jadi perkataan Hafiz Ibn Hajar ni sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah lawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan jiwa dan lisan kamu. Maknanya kadang-kadang setengah orang tu dia tak boleh nak berhadapan secara langsung dengan orang-orang kafir hak jahat ni. Orang kafir yang bersifat evangelis ni. Orang kafir yang ada niat buruk tak boleh. Dia bui duit, dia mendanai badan-badan NGO yang lawan puak-puak ni. Tak apa dah. Boleh dah gitu. Boleh pahala dah gitu. Ada makna jihad. Dia jihad harta lah tu. Sebab nak bergerak ni hadirat, dia kena guna duit. Kalau tak ada duit banyak masalah lah. Dia jadi payah lah kalau kita sendiri pun duduk depan, kita nak bercakap, kita nak tulis harta, kita duit kita pula, dia tak bertahan lama. Dia akan jadi letih tengah jalan. Dia kena ada sokongnya. Tu maknanya harta, peranan harta tu besar lah. Semua tu masuk dalam bab jihad lah. Sebab tu anak mudahnya bagi anak ni cadangan anak lah. Sebab dulu anak buat di masjid London dulu, nota kita peri lah. Sebab kita ada dana tu kita kutip khusus untuk bahagian pendidikan, dia ada khusus. Sehingga kita dalam peringkat tu kita nak buka beberapa pengajian. Kalau anak tak putih beberapa pengajian, kita ni kita nak ada awal lagi. Kita beri percuma. Kau nak ngaji sungguh. Mana kita akan tanya lah, nak ngaji sungguh, kau niat dah nak bagi mata? Kau niat nak bagi mata beli di. Jadi ada seorang tua, dia berpengalaman luas lah. Dia kata, ustaz, kalau haji ni gini, ustaz jangan beri. Ustaz letak sebagai pinjaman. Bila dia berhenti, dia kena atas balik. Oh, bagus pandangnya tu. Sebab dia ni orang hijau perkat antarabangsa. Dia cerdik. Anak lantik dia jadi penasihat masjid, apa-apa tanya dia ayat gitu ya, pengalaman dia tak mikir. Ustaz dia kata, kalau ustaz dia buat gini memang boleh pahala, tapi saja. Habis pitih yang begitu ya. Kita pinjam, dia boleh milik, boleh buat klik, boleh tulis ke apa. Kalau dia ngaji sampai habis jadi milik dia. Oh, bagus pandangnya dia. Nak buat dah, tapi kita berhenti awal. Boleh buat sini pun. Buat kutip derma untuk beli kitab. Tapi syarat bagi, kalau dia berhenti, dia wajib atas balik. Tapi kalau dia habis ngaji, jadi milik dia. Lepas tu dia mari sekali, habis kitab tu dia mari pula. Tu tak boleh kena atas lah kalau tu. Molek waktu tu. Jadi ada motivasi. Bayar ke kitab 50 kita tapi dengan perjanjian. Cok lah tulis, buat cok sebesar tu, buat cok situ. Mana kitab ni syaratnya kehadiran mesti istiqamah, ada komitmen yang tinggi. Kalau habis pengajian kitab ni, kitab jadi milik. Tak habis kena hantar balik. Dia berhenti peringkat tengah jalan, tak ada habis kena hantar balik. Nak kata bagus. Jadi ada dana. Kita ada akaun khusus. Kena buat gitu. Dan duit tu dia jadi banyak. Dia jadi banyak duit tu. Sehingga lebih beli kitab. Tapi kita boleh bayar pula gaji guru tu. Lebih pada orang lain lah. Apa tu? Dana tu ada. Tu. Dia kena ada gitu. Barulah dia punya berkat. Dia punya program kita. Sebab apa kita... Kadang-kadang orang tu dia tak boleh mari. Memang dia tak boleh mari. Tapi siapa kehendak kita? Dia ya. Suami isteri tu siapa dia kepada masjid, dia kata ni guna untuk education, dia kata dia 1,000 sebulan. Dia sekelami. Siapa 3 tahun? Patuhan ni pula tak apa ustaz, api saya bayar. Jadi duit bayar api tu masuk dalam akaun untuk bahagian education. Siapa 12 kelas Quran. Ngaji percuma, guru 900 sebulan kita bayar atas orang. Dia duit tu dia berkembang. Kena yakin. Kena yakin. Tu cara dia. InsyaAllah kalau itu jihad lah tu. Itu jihad harta. Hadirat. Bayangkan kalau benda tu berkembang, lepas tu ada orang jadi minat agama kerana sistem pengajian yang kita betul walaupun tak mengajar diri pun. Tuhan tak akan terlepas pandai nak beri pahala kita tu. Tuhan pandai kira lah tu. Itu maksudnya. Jangan kita nampak jihad ni hak payah-payah. Dah mudah-mudah ni tak buat lagi ni. Lu kira payah. Baik, jihad. Ni seorang tokoh besar. Dan dia ni siapa perekat di penjara ni? Bukan kata teori-teori dia ni. Syah Waliullah siapa kena tarik jari. Semua tak, jari dia semua tak boleh gerak. Dahsyat dia.
kena tarik. Dia masuk penjara, dia tarik. Dia renggangkan jari ke 10-10. Dia tak boleh buat apa-apa. Tapi menggoreng alim. Tetap apa? Tarik tangan aku sampai aku tak boleh guna. Dia suruh anak murid dia tulis. Dia juga baca. Anak murid dia buka kitab balik. Ada juga balik khusus dia baca. Okey, tanda sini. Tulis gini-gini. Boleh tubik kitab je. Tapi tangan ni jam belaka dah. Bahaya kita kata nak makan payah tu. Buat Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Setara tu. Hamka siap dalam penjara. Kitab apa ni? Tafsir Al-Azhar itu. Yang ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia ni kena tahu tidak? Kalau setengah orang kata kafir dia tu. Dia ni dia lawan semua ajaran salaf, bukan Syiah saja. Habis ajaran salaf dia lawan. Kerja dia lawan ajaran salaf. Setara mana kita dia 40 jilid. Jihad menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Cuba tengok mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah. Itu makna jihad. Kata Ibn Taymiyah lagi bahawasanya jihad ni pada hakikatnya adalah mencapai apa yang dicintai Allah. Mana kita berjaya meraih sesuatu yang Allah redha berupa iman dan amal soleh. Kita boleh buat hal tu. Dan kita boleh tolak apa yang Allah benci, kita boleh jauhi semuanya. Sama ada dalam bentuk kufur, dalam bentuk fasik, dalam bentuk maksiat, dalam bentuk mungkar, kita boleh jauhi semua ni. Hak ni okey, bawah lagi cuba tengok. Jadi ulama hura kata-kata Ibn Taymiyah. Dia kata definisi ini yang diberikan oleh Imam Ibn Taymiyah ini sebenarnya menyentuh, mencakupi setiap pembahagian jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Masuk semua tu. Dah kita target biar sesuatu kita buat biar Allah redha. Kita target tu. Dan kita cuba menjauhi semua yang Allah larang. Tu masuk semua tu. Baik. Jadi yang dimaksudkan kata-kata definisi Ibn Taymiyah tu menyentuh semua jihad dalam pembahagian dalam agama ini. Kerana apa? Kerana ta'rif itu dia meliputi taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan dalam masa yang sama dia menjauhi semua larangan Allah. Kesungguhan mengajak orang lain untuk melaksanakan ketaatan yang dekat maupun jauh, muslim atau kafir, dan bersungguh-sungguh pula memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimah Allah dan selain daripada itu. Hak ni ulama kita bagi, ni ana sebut sikit Hak ni kalau orang tanya perintah Tuhan ni ada berapa pembahagian? Amrullah, ma amarallah. Perintah Allah ada berapa bahagian? Ulama bagi dua ya. Dia panggil perintah yang kita kena buat, dia panggil al-amru bil fi'li. Perintah Allah yang kita kena buat, tak boleh tinggal tu. Tu satu. Yang kedua, al-amru bit tarki. Perintah Allah yang kita kena tinggal, jangan buat. Mengupak, tu bagai kena tinggal. Kau tak boleh buat. Tu makna kalau kita tak buat tu termasuk dalam menunaikan perintah Allah. Sedangkan benda tu tak buat. Misalnya perempuan tak semaya ketika haid, tu termasuk dalam perintah Allah. Maknanya perempuan tak salat itu dalam konteks menunaikan perintah Allah. Hak tu dia panggil perintah supaya jangan buat. Kalau Allah kata perempuan haid pun kena semaya, ana yakin dia akan semaya. Jadi dia tak semaya dalam keadaan sedar, tak boleh semaya. Masa dia tidak itu dia semaya. Kalau tak semaya juga tu, masa tak haid pun tak semaya, kau haid sedang molek baru. Macam tu. Tu tak jadi apa tu. Ni dia panggil perintah jahat supaya meninggalkan. Yang ni perkara maksiat, boleh pahala. Dan sebenarnya dengan anak tu ada satu kitab khusus, dia bincang khusus atas sunnah tarkiyah. Misalnya semua orang buat benda bid'ah, kita pun boleh buat tapi kita tak sibuk. Sebab kita tahu Nabi tak buat. Tak buat hal tu boleh pahala. Tu termasuk sunnah tarkiyah. Sunnah kita tak buat. Tak buat tu boleh pahala. Bukan main-main. Banyaklah dia bincangnya, menarik juga. Anak baca tu tak habis lagi separuh baru tebal, kita tebal badan. Lu tengok juga Allah kata molek doa kita ni, tengok. Kita akan faham dalam agama kita ni ada benda kita tak buat tu jadi boleh pahala. Tapi kebanyakannya benda nafsu kita nak laku. Tu tak tahan. Baik. Jihad, Nabi sekali lagi, jihad tidak dikatakan jihad
yang sebenar. Jihad tidak dikatakan jihad yang sebenar, melainkan apabila jihad itu dilakukan dengan maksud untuk mencari redha Allah. Tu syarat dia. Dengan maksud untuk menegakkan agama Allah. Tu ana ubah berdasar pada maksud lebih mudah. Mengibarkan panji kebenaran supaya hak benar tu menonjol, terserlah hak benar tu. Menyingkirkan kebatilan. Ini kita cuba nak melenyapkan kebatilan, dan kita menyerahkan segenap jiwa raga kita untuk mencari redha Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad dengan maksud nak dapat habuan dunia, ada sesuatu duniawi di sebalik perbuatan dia tu, nampak molek tapi ada maksud dunia, maka hak tu tidak jihad yang sebenarnya. Itu termasuk dalam perbuatan berdosa. Walaupun nampak macam semaya, nampak macam derma, nampak macam sedekah, tapi ada niat lain yang tersirat, hak tu dikira sebagai dosa. Boleh dosa. Baik, seterusnya, jadi kena betul molek lah hadirat niat kita ni, kena betul molek. Sebab itulah kita sentiasa tazkirah diri kita sendiri dengan mengatakan astaghfirullah. Astaghfirullah itu sebenarnya satu tuntunan tazkirah untuk kita supaya kita betul balik kalau ada buat silap bab niat ni, dan betul molek lah. Barang siapa berperang untuk mendapat kedudukan supaya dia dilantik pergi jawatan dalam tentera, ataupun dengan maksud nak dapat harta rampasan perang dalam niat dia, perkara-perkara gini dulu bayarkan. Sahabat Nabi tak ada gaji jadi tentera. Sahabat Nabi kata kita ni boleh makan sedap sikit. Inilah harta rampasan perang. Sebab kalau boleh harta rampasan perang, dia bagi untuk berapa lama. Kadang-kadang habis tu tak ada peperangan. Terpaksa makan watama gitu. Banyak kita jumpa sahabat Nabi kita ni senang sikit boleh beli baju baru. Bila rampasan perang, ujian besar lah masuk perang dalam keadaan lagu tu. Ujian besar lah. Kalau ada gaji dah ni, tidak ujian besar sangat. Tambahlah ni kalau perang tak ada mana dah ganiman. Kalau pergi perang contoh perang mana-mana, gapo dia? Gak boleh. Dulu perang zaman dulu, kalau perang dia bawa kambing, dia bawa habis banyak kau. Kadang-kadang pedang 3 bil. Baju besi, kasut 2 disebut. Lepas tu bawa kambing, makuk pinggan, dia ada khusus bahagian masak. Tak ada makanan seru boleh poket lagi tak ada. Dia kena meleh. Benar tu dengan utah. Bila kalah tu semua tu jadi harta ghanimah. Enggak kalau boleh saya kota, berapa saya kota? 15,000 tu kecil. Maka setahun tu silap-silap hari bulan. Benda-benda gitu jadi ujian. Ujian. Tu sahabat sebut. Ini sahabat hok miskin-miskin. Ataupun nak tunjuk dia ni berani. Biar orang kata berani dia tu. Tak tinggal pergi sama. Mencari ketenaran itu mana kehebatan. Nak suruh kata hebat, maka ia tidak akan mendapat ganjaran baik di sisi Allah dan tak dapat pahala pun. Mati. Kalau mati tu mati tidak syahid, mati biasa, mati kata. Niat bukan kerana Allah. Itu poin dia. Sikit lagi anak Islam lagi. Jihad dalam Islam merupakan seutama amalan. Sebab itulah kita tidak boleh jihad dalam peperangan ni. Jihad dalam bab lain. Dia kalau dalam bab ni Dr. Yusuf Qaradawi dia baca hadis ni. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqin. Dia baca tu. Tu jihad. Sesungguhnya Allah suka. Mana kita akan dapat mahabbatullah. Bila kita buat sesuatu, kita fikir kepada kemantapan, kualiti kerja. Allah suka pada orang lagu tu. Dia tidak ulama pun. Allah suka orang lagu tu. Sebab tu biarlah kita sebut dah. Tok guru kita sebut. Dia kata kalau mengajar ni bias ngoti. Bias ngoti. Tok guru anak ni tak siap nota dia cuti. Apa? Dia tak sedap. Bias ngoti ngajar tu. Kalau nota tak ada siap tu, dia cuti. Siap nota tu. Sungguhnya. Dia tulis dulu dia nak ngajar tu. Lepas tu dia baca tengok. Ada tak kena, dia ubah. Tu biar sungguh. Apa ni? Sebab ngajar agama ni. Ngajar agama. Tu.
Allah memerintahkan jihad yang termaktub dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Anfal, surah Taubah, suratul Hajj, Al-Furqan, As-Safa. Banyak lagi sebenarnya sini ana buat catatan ni. Ni ana rujuk ni dalam Al-Quran, hak dia terjemah perkata. Al-Quran terjemah perkata, hak ada dengan tu Al-Andalus tu. Ana tengok dalam indeks dia 15 tajuk besar tentang jihad, dan satu-satu tajuk tu kadang-kadang 7 pula tajuk kecil, dan setiap tu ada ayat Quran. Ana tengok tu lebih 40 ayat Quran bab jihad saja dalam pelbagai bentuk. Tu nak ayat besar. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dia kata sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah, qala as-salah ala waqtiha, qala thumma ayyun, qala birrul walidain, qala thumma ayyun, qala al-jihad fi sabilillah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ni contoh cendekiawan sahabat, dia kata aku pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang Allah paling cintai? Rasulullah jawab, salat pada waktunya. Hak ni jumhur ulama kata salat pada waktunya, salat di awal waktu. Yalah pukul 4.10 tu dalam waktu lagi. Tapi gak nali dah takut orang bel. Tu tidak maksudnya awal waktu tu. Awal waktu ni ulama sebut dalam kitab awal waktu ni maksudnya masuk waktu. Lepas tu dia semaya solat sunat rawatib lah. Tunggu sebentar. Tu itu awal waktu. Jumhur ulama kata gitu. Kita bincang dah dalam Nasai tu. Mana 10 minit tu betul dah tu. Betul dah tu. Baik. Jadi Nabi jawab semaya pada waktunya, mana awal waktu. Aku tanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi wahai Rasulullah amalan yang paling Allah suka? Nabi kata berbakti, yakni berihsan, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Ini besar. Besar ni ni. Nak sebut saja, nak sebut teringat ni. Setengah ibu bapa tu dia kalau boleh dia nak makan nasi baru masak. Lauk gapo pun tak apa. Setengah anak tak benda tu pun tak nak sedia pada ibu bapa. Ibu bapa tu kata, dia kata kita makan juga nasi kedal tapi sejuk senyap makan juga melapar. Tapi sekali-sekali anak dia jauh kelik masuk tu ke makan nambah. Lepas tu dia sebut pula. Dia kalau boleh nasi lagu ni dengan telur, tapi dia nak nasi gitu. Satu pun setengah anak tak boleh nak buat. Berat sengoti hati-hati lah. Anak motel kamu ni kan anak geria no. Saja ngepek kau diri sendiri bukan kata kau orang tu. Kita jadi orang tua, kita boleh rasa lah kata. Boleh rasa lah. Baik. Ini berbakti pada orang tua. Dia kata nasi duduk tengah panah-panah tu, lauk gapo pun tak apa. Dia nak nasi. Tu pun tak boleh nak buat pada bapak. Lagu mana kita nak jumpa Tuhan esok. Beratkan lah. Ya kitanya solat nak makan. Nasi keras sikit makan ke dada. Aku tanya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Rasulullah kata jihad fi sabilillah. Abu Zar pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Maka Nabi jawab, beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Kena ingatlah kalau kita lebih jihad fi sabilillah ni, kalau kita tak sapa tu pun jihad tu sendiri dalam konteks yang lebih luas. Kena faham tu. Abdullah bin Umar pernah berkata, sesungguhnya seutama-utama amal selepas salat fardu ni maksudnya adalah jihad fi sabilillah. Ada seorang bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada seseorang berperang kerana mengharapkan harta rampasan perang. Ada setengah orang berperang supaya orang sebut nama dia berani hebat lah itu. Dia nak orang sebut nama. Ada setengah orang pergi perang supaya dia dapat kedudukan dalam hierarki ketenteraan tu, biar orang latih jawatan penting. Di kalangan pok-pok ni tiga ni, siapakah yang disenaraikan sebagai berperang di jalan Allah? Makna seolah-olah Nabi nak sebut tak termasuk semua tu. Bahkan hak termasuk adalah man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi bui kaedah. Nabi tak jawab atas satu-satu contoh tu. Nabi bui kaedah.
Nabi kata sesiapa berperang niat dia kerana untuk meninggikan agama Allah, hak itulah perang fisabilillah. Hak contoh-contoh hak muri tu, buat marilah 1000 contoh lain pun dia kena ambil kira ni. Tu. Gitulah hadirat, insya-Allah untuk sesi akan datang kita bincang pula tentang hukum jihad. Hukum jihad. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.